Okey, sebelum kita nak teruskan lagi, kita nak ulang baliklah apa sikit-sikit apa yang kita dah minggu lepas. Okey, pada minggu lepas kita dah belajar tentang topik ketaksamaan linear dalam domain buah. Okey, maksud ketaksamaan ni lah dia tidak ada perkataan sama dengan lah. Okey, di mana kalau kita ada 4 simbol yang kita kena ingat, iaitu simbol besar, okey, simbol besar, simbol kecil, simbol besar dan sama, simbol kecil dan sama. Okey, kalau dia ada juga beberapa perkataan yang mana kita kena fahamlah, iaitu selebih-lebihnya bermaksud kecil dan kurang. Kecil dan sama daripada. Okey, tidak lebih, simbolnya adalah simbol kurang sahaja. Sekurang-kurangnya, simbol besar dan sama. Tidak kurang daripada, simbol besar. Ini adalah 4 perkataan yang mana kita kena faham dari segi konsep dia lah. Okey, kalau bentuk ini senang je lah. Tapi kalau ada ayat yang bentuk soalan-soalan bentuk hebat, dia ada perkataan selebih-lebihnya, tidak lebih, sekurang-kurangnya. Itu kena kita faham lah. Okey, alright. Dan bila kita melukis nanti, bila ada simbol besar atau kecil, kita akan gunakan garisan putus-putus. Ini mewakili perkataan besar atau kecil. Kalau ada perkataan kecil sama dan besar sama, akan gunakan garisan penuh. Itu beza antara garisan putus-putus, garisan penuh. Nampak garisan putus-putus maksudnya ialah dia kecil ataupun besar sahaja. Kalau garisan penuh, kecil atau sama ataupun besar dan sama. Okey, dan untuk menentukan iaitu besar atau kecil, contohnya, kalau diberikan satu koordinat, contohnya, kita test tengoklah. Kita masukkan nilai X dan nilai Y dalam persamaan yang diberi. Okey, contoh kalau macam ni, dibagi persamaannya adalah Y sama dengan 3X tambah 8. Okey, ni soalan bagi. Okey, dia kata adakah 3 dan 2 ni, kata orang apa, dia besar atau tidak? Contohnya kita ni lah. Okey, contoh kalau besar atau tidak, kita test tengok. Kita gantikan Y dia, kita gantikan X dia dan kita selesaikan. Tengok. Kalau kiri dan kanan tu contohnya, okey, di sini Y dia bernilai 2. Dan X ni bila kita selesaikan, dapat 17. Jadi 2 tu dia kurang daripada 17. Sedangkan soalan beritahu dia besar. Jadi dia adalah palsu lah. Ini cara untuk mengetes, menguji sama ada dia ni benar atau palsu. Ini cara dia. Kita menggantikan nilai dalam persamaan tersebut. Tapi ini just tahu je lah. Just tahu je dalam exam dia tak ada tanya pun. Okey. Kemudian kita belajar juga tentang nak bina garisan lurus tu. Di mana kalau contohnya, kalau Y besar 10, dia sebut Y. Maksudnya dia akan potong paksi Y. Paksi Y dekat 10. Kemudian kemudian simbolnya adalah simbol kurang. Bila simbol kurang, dia beginilah bentuk dia. Okey, simbol kurang ataupun simbol sama, garisan putus-putus. Kalau bentuk X pula, dia akan potong paksi X. Okey, di mana dia kata tu X kurang 10. Okey, kalau simbol kurang sahaja ataupun besar sahaja, garis putus-putus. Okey, ni sama macam ni. Kalau dia ada Y, dia mengufuk macam tu. Dia potong paksi Y. Kalau dia X sahaja, dia potong paksi X saja, lurus macam tiang elektrik tu. Tapi kalau dia ada Y dan X serentak, dia berbentuk condong. Condong di mana kalau X-nya bernilai negatif, condongnya adalah daripada atas kiri ke bawah kanan. Kalau condongnya positif, okey, bergerak daripada bawah naik ke atas. Okey, contohlah. Okey, kalau macam ni buat contohnya, Y kurang sama dengan 6. Dia potong paksi Y pada negatif 6, tetapi garisan penuh kerana simbolnya adalah simbol kurang dan sama. Yang ini pula contoh, saya ubah sikit, katakan kita buat gini. Okey, ini positif. Okey, bila positif, dia akan condongnya naik ke atas. Okey, di mana kita buat macam ni, sekejap saya ubah sikit nilai ni. Okey, saya ubah sikit nilai dia. Ini saya ubah. Okey, kalau kita tahu Y besar sama X tolak 6. Okey, kalaulah kita buang X. Ketika X kosong, kita buang huruf X ni. Kalau kita buang huruf X ni, kita akan nampak Y adalah negatif 6. So, kalau ketika X kosong, Y adalah negatif 6. Dekat sinilah. Kita pangkahkan sini. Okay, ketika X kosong, Y adalah negatif 6. Kalau Y pula kosong, kita buang Y ni. So, berapakah nilai X? Di sini kita nampak X tolak 6, kosong. Ini dua-dua ada sebelah kanan. Kena pindahkan satu. Jadi bila kita pindah satu, 6 ni,
Kita pindahkan ke sebelah kiri, akan jadi positif. So, dia kayak di sini. Condong ke depan ni dan 6 tu bernilai positif. Sini positif. Jadi graf dia bentuk macam mana? Okey, graf dia berbentuk macam inilah. Okey, dia akan condong daripada kiri bawah naik ke atas kanan. Ini kalau X-nya bernilai positif. Okey. Kalau X bernilai positif, macam ni bentuk graf dia. Grafnya condongnya adalah daripada bawah naik ke atas. Kalau X-nya negatif, condongnya atas ke bawah. Okey, alright. Dan seterusnya kita tengok ini, okey, dia kata X besar sama negatif 6. Okey, simbolnya simbol besar sama. Mesti garis putus-putus. Okey, putus-putus pada mana? Oleh sebab dia kata X, maka pada paksi X. Okey, pada paksi X. Itu saja. Okey, ini kita dah buat pada minggu lepas lah. Okey, so untuk hari ni, okey, awak juga dah belajar tentang kita nak bina dan lorik. Okey, bina dan lorik. Contoh soalan pertama ni. Dia kata situ, lorikkan rantau yang memuaskan ke tak sama dijatakan. Dia kata, Y besar sama X tambah 4. Okey, rajah pun dah dibagi dah. Jadi yang ini just tinggal nak lorik saja. Nak lorik di mana? Okey, kita tengok. Oleh sebab simbolnya adalah simbol besar. Okey, simbolnya simbol besar kan ni. Okey. Bila simbol besar begini, okey, simbolnya adalah simbol besar. Okey, bila besar, lupa sebab kita tahu ya. Satu Jap. Okey. Yang ni awak kena ingat. Okey, ni kena ingat Keluar ni kena ingat. Kena ingat sikit. Okey, ada beberapa arah lorikan yang kita kena tahu, kita kena faham supaya kita faham ini dan ingat ini, benda akan jadi simple. Okey, kalau kita ingat dan tahu benda ni, benda ni akan jadi simple. Okey, yang pertama sekali ialah bentuk garisan, arah lorikan lah. Okey, arah lorikan. Okey, yang pertama, bentuk lorikan pertama, okey, kita ada paksi. Okey, kita ada paksi. Ni sebab ni on the spot Ada paksi. Okey. Contoh katakan soalan kata. Dia bagi satu lorikan sini. Okey, kalau bentuk begini. Okey, ini paksi dia. Okey, ini paksi dia sini sebab garisan dulu. Okey, ini paksi dia katakan. Okey, ini pula adalah garisan dia. Okey, soalan bagi gini. Dan soalan kata, okey, ini adalah kalau tegak begini, dia akan potong paksi X sahaja. Okey, potong paksi X sahaja. Jadi contohnya katakan, dia kata, lorikkan X. Okey, lorikkan X. Oh, sorry. X, okey, besar daripada 4 contohnya. Ni contoh contoh. Okey, ini bermaksud, okey, ini bermaksud nilai yang putus-putus tu, dia menyentuh dekat nilai 4 lah kat situ. Dia akan sentuh nilai 4 kat situ. Di sini adalah 4. Sini 4. Okey, itu yang pertama lah. Okey, bila tegak begitu, bermaksud dia akan potong paksi X, okey, dan dia berada pada nilai 4. Dia ada X, huruf X saja. Okey, untuk paksi mengufuk ni, dia untuk nilai X. Sini ini untuk nilai X. Okey, kemudian kalau tegak tu nilai Y lah. Ini semua orang patut kena tahulah. Okey, atas X, atas Y, bawah X. Dan tengah-tengah tu kosong lah. Ni semua orang patut kena tahu. Okey, tak boleh salah lah. Okey, alright. So tengah-tengah ni adalah kosong. Okey, kemudian paksi yang mengufuk yang ini, okey, yang berwarna biru ni seletak biru, okey. Yang berwarna biru ni adalah paksi X. Okey, yang hitam ni paksi Y. Yang ini semua patut kena tahulah. Kena tahu tentang konsep ni. Okey. Kemudian soalan kata, lorikkan X, okey, X besar daripada 4 dia. Okey, simbol besar. Kalau simbol besar, lorikkannya adalah berada di sebelah kanan. Oh, sorry. Okey, kalau tegak begini, kalau kata simbolnya simbol besar, lorikkannya adalah di sebelah kanan. Lorik berdepan ni. Itu cara dia, okey. Kita lorik di sebelah hadapan garisan. Kalau simbolnya adalah simbol besar. Okey. Kalau simbol besar, loriknya di sebelah hadapan. Okey. Lorik sebelah hadapan. Begini. Okey, ni kena ingat Kalau garisan tegak, simbol besar, lorik di sebelah hadapan. Okey. Hadapan garisan tersebut.
Tu kena ingat. Okey, yang kedua, kalau simbolnya kecil pula. Kalau kecil, lorek di sebelah kiri. Contoh ginilah, benda sama. Okey, kalau dia kata, okey, X kurang daripada 4. Contoh gitu. Dia kata X kurang daripada 4. Jadi lorekkannya berada di mana? Sebelah kiri. Tu. Okey, tu yang pertama. Kalau X. Yang kedua pula, kalau, okey, kalau, okey, dia berbentuk Y pula. Dia tulis tu Y, okey. Dia tulis tu Y, okey, Y kurang, Y besar 4 contohnya. Okey, kalau bentuk besar 4 begini pula, garisannya akan potong paksi Y. Contoh macam ni. Okey, katakan begini. So, maksudnya ini 4. Okey. Bila simbol besar, loreknya adalah sebelah atas garisan. Macam gitu. Okey. Kalau simbol besar pada paksi Y, lorek sebelah atas garisan. Tu bentuk dia. Okey. Lorek sebelah atas garisan tersebut. Yang ni kena ingat. Lorek sebelah atas garisan tersebut. Okey, seterusnya. Kalau dia kata kecil pula, lorek sebelah bawah. Okey, kalau dia kata kecil pula, lorek sebelah bawah. Okey. Alright. Letak bawah ni. Oops, sorry. Okey. Next, kalau dia kata Y kurang. Kurang X. Lorek di sebelah bawah garisan. Tu kena ingat. Okey. Kalau garisan tegak X saja, besar sebelah kanan, kecil sebelah kiri. Simbol tu. Kena ingat simbol tu. Okey, simbol dia. Ni simbol kecil. Ni simbol besar. Okey. Kalau garisan Y pula, besar lorek sebelah atas, kecil lorek sebelah bawah. Okey. Itu yang pertama. Okey, yang kedua pula, kalaulah garisannya pula berbentuk condong. Berbentuk condong. Condong. Contohnya begini. Okey, dia bagi garisan ni condong macam ni. Okey, condongnya ke bawah. Bila condong ke bawah, okey, condong ke bawah. Contoh katakan soalan tu kata, okey, bila condong ke bawah begini, dia mesti ada Y dan X serentaklah. Contoh Y, dia kata, okey, negatif X, contohnya, okey, negatif X, X, okey, tambah 4 contohnya. Bermaksud 4 itu berada pada paksi Y. Sini atas. Sini 4. 4 ni menunjukkan di mana dia potong paksi Y tersebut. Jadi dia potong paksi Y pada 4 ni lah. Okey. Dan di sini dia kata simbolnya negatif. Simbol negatif. Okey. Bila negatif. Okey. Bila negatif. Oh, mana pergi? Okey. Bila negatif. Ya. Okey, bila negatif, bila simbol besar, bila negatif, garisannya adalah atas kiri turun ke bawah kanan dan lorekkannya berada di sebelah hadapan garisan. Bentuk macam gini. Ini kalau dia simbolnya adalah simbol besar. Lorek gini. Okey, kalau simbolnya kecil pula. Kalau simbolnya kecil pula contohnya. Okey, dia terbalik je lah. Tak ada apa pun. Okey. Kalau simbol kecil pula. Contoh dia kata Y kurang sama negatif X tambah 4. Simbolnya simbol kecil. Gini. Bila simbol kecil begini, lorekkannya berada di bawah garisan. Macam itu. Itu kalau condongnya ke atas dan ke bawah. Daripada atas kiri, bawah kanan. Lagi satu, okay, kalau condongnya terbalik. Condongnya bawah kiri, atas kanan. Contoh bentuk gini. Okay, sebagai contoh. Tak sini. Okey, ni contoh 3.5 sini. Ini garisan sini. Okey, contohnya condong begini. Dia condong daripada bawah kiri ke atas kanan. Contoh kata ada simpat lah. Okey, kalau condongnya bawah naik ke atas, dia bernilai positif. Contohnya positif X. Contohnya positif X tambah contohnya 4. Contoh gitulah. Okey, bila simbol besar, lorekkannya berada di sebelah atas garisan. Macam gini.
Okey, bila simbol besar, loreknya sebelah atas garisan. Macam ni. Lorek atas garisan. Dan kalau simbolnya kecil, okey, kalau simbolnya kecil, lorek di bawah garisan. Okay, kalau simbolnya kecil, gini, lorekkannya adalah berada di bawah garisan. Ni 8 benda yang awak kena ingat. Okey, iaitu kalau tegak begitu, dia X sahaja. Besar lorek kanan, kecil lorek kiri. Kalau melintang macam jalan raya, okey, Y sahaja. Besar sebelah atas, kecil sebelah bawah. Kalau condongnya atas ke bawah, besar lorek sebelah hadapan, kecil lorek sebelah belakang. Okey, kemudian kalau condong ke atas, bawah ke atas, besar lorek atas, kecil lorek bawah. Itu yang pertama kena ingatlah. Yang kedua kena ingat ialah bentuk garisan. Kalau simbol kecil atau besar, saya ulang balik ni, kecil atau besar, garisannya adalah berbentuk putus-putus. Kalau buat garisan penuh, hilang markah satu. Kalau simbolnya besar sama dan kecil sama, okey, kalau simbolnya besar sama dan kecil sama, garisan adalah garisan penuh. Berbentuk garisan penuh. Kalau buat garisan putus-putus pun sama juga, hilang satu markah. Okey, ni kena ingatlah. Okey, ni yang pertama, simbol besar sama, besar atau kecil, garisan putus-putus. Okey, yang kedua, garisannya besar sama atau kecil sama, garisan penuh. Garisan penuh. Okey, ni kena ingat. Okey, sambung lagi. Okey, contoh nombor satu ni. Nombor satu, A ni dia kata situ, Y besar. Simbolnya simbol besar. So, kena ingatlah. Bila simbol besar, loreknya di atas garisan. Loreknya atas garisan. So, lorek kan penuh. Okey. Garisan penuh sebab simbolnya adalah simbol besar sama. Tapi lorekkannya di atas garisan. Macam ni lah kita lorek. Lorek sebelah atas garisan. Sini. Lorek lah. Okay. Guna pensil ke guna pen tak kisah. Lorek lah. Jadi berada di atas garisan. Ini lah jawapan dia. Lorek sikit je ni pun tak memadai lah. Tak apa. Okay. Dapat markah jawapan. Okay. Dalam ayat ni dia akan sentiasa bagi nombor ni lah. Dalam ayat, okay, dia sentiasa akan bagi simbol sama dengan. Tapi untuk jawapan kita bergantung pada ayat ni. Kalau simbolnya besar kecil, putus-putus. Kalau simbol besar sama kecil sama, garisan penuh. Tersilap buat garisan, hilang markah satu. Okey, B. Y kurang, kecil. Y kurang daripada negatif 5 dia kata. Simbol kurang. So, bila simbol kurang, loreknya adalah berada di bawah garisan. Okey, ini adalah garisan Y5 sini. Okey, ini garisan Y5 dan kenapa putus-putus? Sebab simbol kecil saja. So, lorekkan dekat mana? Lorekkannya berada di bawah garisan. Sebab simbol kecil. Lorek di bawah garisan. Macam inilah. Guna pembaris tak apa, tak guna pembaris pun tak apa. Tak kisah. Yang penting jangan lebih daripada garisan. Ini ya, boleh. Tak salah. Okey, nak contoh macam ni boleh tak salah. Contohlah ni contoh ya. Okey. Ni contoh, saya contoh dia. Pun boleh juga. Sebab ini contohnya. Okey, dia kata situ Y, 2Y kurang. Saya pun contoh. Contoh begitu ya. Okey, settle. Dah betul dah dapat markah dah. Okey. Tapi kalau buat ini contoh sebab ini ni ada terlebih sikit. Salah. Tak boleh lebih. Okey. Contenglah macam mana pun. Yang pentinglah jangan lebih garisan. Nak buat macam ni pun boleh. Kita ambil sikit je. Conteng. Gini, contoh. Okey. Betul lah tu. Dapatlah markah. Jangan buat gini. Okey. Macam ni. Okey. Macam ni. Okey. Ada lebihnya. Bila lebih saja, hilang markah. Okay, so make sure lah berhati-hati. Buat lorekkan tu boleh. Tapi jangan lebih daripada garisan. Lebih automatik salah lah. Itu saya beritahu. Okay, next. Sama lagi. Okay, contoh soalan C ni pula. Okay, dia kata itu ialah Y kurang sama. Y kurang sama. Di sini nampak kataan kurang sama. Bila kurang sama, garisan penuh. Ini adalah garisan 2Y sama dengan negatif X tambah 6. Itu garisan dia bagi.
Okey. Tapi soalan kata kurang sama, lorikannya berada di bawah garisan. Okey. Lorikannya berada di bawah garisan. Sekejap saya nak keluarkan ni. Lari sikit. Clearkan ni jap. Okey, saya tarik balik. Okey, ni Okey. So bila simbolnya kurang kurang, lorikannya berada di bawah garisan. Macam ni lah. Loriklah macam mana pun tak apa, yang penting ada di bawah garisan dan jangan lebih daripada garisan. Itulah jawapannya. Okey, tak wajib guna memari lah, guna freehand pun tak apa, tak salah. Yang penting adalah lorikannya berada di bawah garisan dan tidak lebih daripada garisan yang diberikan. Lebih, hilang markah. Bukan hilang markah, salah lah. Okey, yang ini boleh kata, X kurang sama 12. Simbolnya adalah kurang sama. Bila kurang sama, lorikannya adalah berada di sebelah kiri. Macam ni lah. Lorik, lukislah. Sini. Lorik kat sini. Tarik lah. Boleh tarik boleh buat ni pun tak salah, okey je, tak salah, okey lah. Tapi lukis sikit pun dah madai dah. Sampai ni pun dah madai dah, okey dah. Tak ada masalah. Okey, alright. Okey, seterusnya kita tengok, sambung lagi. Okey, yang ni pula. Dia kata situ, lorikkan, okey, Y sama dengan besar sama 3X tambah 6. Yang ini ni tepi ni, dia merujuk kepada dia potong paksi Y tu dekat berapa. Yang ni lah. Dia potong paksi Y dekat 6. Ni lah. Okey. Alright. Yang kedua dia letak simbol. Simbol besar sama. Mestilah garisan penuh. Dan dia kata simbol besar. Bila besar, loriknya adalah di sebelah. Okey. Loriknya berada di sebelah atas garisan. Okey. Lorikannya berada di sebelah atas garisan. So kalau garisannya condong begitu, dia akan besar, lorik macam ni lah. Lorikannya di atas garisan. Maksudnya bila kita lukis, kalau kita lukis bagi besar ni, okey, dia akan makin tinggi ke atas. Itu simbol besar. Kalau ke bawah ni dia makin kecil. Dia makin rendah ni, dia makin kecil. So simbol ni simbol besar. Jadi lorik ialah sebelah atas garisan. Okey, dan yang ini pula dia kata Y. Okey, Y tolak X kurang sama 8. Tak kisahlah dia susun macam mana pun. Okey, yang penting bila susun gitu, nampak simbol dia. Di sini simbolnya macam mana? Okey, simbol dia adalah simbol kurang. Simbol kurang. Dan garisan dia putus-putus. Garisan simbol begini. Simbol begini, garis putus-putus. Bila kurang, lorik di bawah garisan. Itu clue dia. Jadinya ambil pembaris pun tak apa, freehand pun tak apa, loriklah di bawah garisan. Macam ni lah. Ni simbol bila dia kurang daripada. Okey, garisan putus-putus dan dia berada di sebelah bawah garisan. Okey, itu jawapan dia. Okey, yang ni pula. Y. Dia kata kurang sama negatif 2X tolak 12. Tak perlu susah payah. Tengok simbol. Okey, simbolnya adalah berbentuk kurang sama. Garisan penuh. Okey, kurang sama, garisan penuh. Ni garisan penuh lah ni. Dan simbol adalah simbol kurang. Bila kurang, lorik di bawah garisan. Okey, lorik di bawah garisan. Lorik bawah garisan. Macam itulah. Dah siap dah. Okey. Macam tu ya. Lorik di bawah garisan. Okey, guna pembaris tak apa, tak guna pembaris pun tak apa, tak masalah. Yang penting adalah garisan tu. Okey, freehand pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting berada di bawah garisan. Jangan buat terlebih gini lah. Contoh terlebih gini, tak boleh. Walaupun awak lorik di bawah ni, tapi sebab lebih dari garisan, so salah. Mesti berada betul-betul di bawah garisan. Okey. Seterusnya kata, lorikkan. Okey, lorikkan. Ni satu garisan tertinggal. Okey, lorikkan dia kata,
Y kurang daripada -9. Okey. Dia kata, lorikkan Y kurang daripada -9. Tu soalan katalah. Sekejap ya, mana dia gasan ni? Okey. Okey, kita ada 3 gasan kat ni. Kita ada gasan yang ini, yang merah ni, okey. Kita ada gasan yang ni, yang merah ni. Kita ada gasan yang biru ni dan kita ada gasan yang berwarna, tak warna apa sini, hijau ni. Tak warna hijau. Okey. Kita ada gasan berwarna merah, okey, berwarna hijau dan berwarna biru. Yang manakah garisan yang mewakili Y kurang -9? Merah, biru ataupun hijau? Saya nak tanya ni. Rafiq. Rafiq. Yang manakah mewakili Y kurang 9? Merah, biru, hijau. Biru cikgu. Okey. Kalau kata biru, okey. Kalau yang tegak ni, dia akan potong paksi X. Sini dia akan potong paksi X. Okey. Di sini, okey, dia memotong paksi X ni. Jadi ini untuk paksi X. Oh. Okey. Jadi untuk Y ni, dia mesti potong paksi Y. So yang ni lah. Dia mesti potong paksi Y. So inilah ini. So ini. So gasan yang warna hijau ni. Lepas tu dia kata, simbolnya adalah, lorikan adalah simbolnya adalah simbol besar. Bila besar, kalau ini gasan dia, lorik sebelah atas. Okey, lorik sebelah atas. Gitu ya. Okey, topik ni antara topik yang paling senang dapat pakar lah. Okey, paling senang. Sebab dia kita just melorik ataupun menulis balik sahaja. Okey, so lorikannya berada di sebelah atas garisan. Macam gitu. Okey, nak lorik bagi lebih pun tak apa, kurang pun tak apa. Ke bawah ni jangan. Sebab ini adalah kurang. Dia nak lebih. Bila lebih, dia makin tinggi lah. Makin tinggi atas ni. Itu adalah jawapan dia. Okey, selesai bahagian tu. Okey, ini bahagian melorik. Melorik. Okey. Kita juga akan belajar bahagian mentakrif. Mentakrif ni apa dia? Okey. Mentakrif ni ialah kita dibagi arah lorikan tu, kita akan tulis. Apakah benda diwakili dia? Maksudnya kita nak buat benda-benda ni lah. Nak buat benda-benda ni. Macam ni contohnya gini. Okey, so nak buat ni senang je. Contoh. Ini garisan dia. Ini persamaan dia. First sekali, ambil persamaan ni, letak kat sini, kat ruang jawapan ni. Tetapi, first sekali ialah kita abaikan dulu simbol positif, negatif. Sorry, kita abaikan dulu, kita buang dulu simbol sama dengan. Itu first sekali. Okay? Kita salin balik maklumat tersebut, tapi kita abaikan simbol sama dengan. Itu first sekali dulu, bermula. Okay? Salin balik semua yang dia bagi tu, tapi jangan letak sama dengan. Okay, step yang kedua, tengok arah lorikan. Dia melorik ke arah bawah. Bila ke arah bawah, simbolnya kecil. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, garis putus-putus bermaksud dia kecil sahaja. Itu jawapan dia. Okay, sama macam kes nombor 2B ni juga. Ambil terus. Garisan ini, dia mewakili Y3. Okay, tulis balik. Y3. Sama dengan abaikan. Jangan mengambil. Sebab soalan suruh tulis ketaksamaan. Lepas tu, lorikannya berada di bawah. Bila di bawah, simbolnya kecil. Kemudian, garisan penuh, kecil sama. Macam gitu ya. Okay. Ambil nilai tersebut, ambil persamaan tersebut, abaikan sama dengan, tengok arah lorikan dan tengok garisan. Itu saja. Okey, sekarang tengok. Okey. 10 saat. Cuba tengok soalan C ni. Jadi saya akan tanya lah. Siapa dia pula lagi? Ya, saya akan tanya. Okey, tengok soalan C ni. First kali lah tengok persamaan dia. Tengok arah lorikan. Tengok garisan dia. Okey, 10 saat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, alright. Saya nak bertanya, okey, Hakim. Hakim Othman kat situ. Okey, apakah jawapan Hakim untuk soalan C ni?
Tak ada. Okey, Kudri. Okey, apa jawapan Kudri soalan ni? 3Y 3Y. besar sama dengan Okey, besar sama dengan negatif 4X negatif 4X negatif 24. tolak 24. Okey, alright. Okey, thank you Kudri. Alright. First kali kita ambil yang ni. Okey, kita abaikan sama dengan first. Yang kedua tengok arahkan. Okey, lorikannya makin tinggi ke atas. So simbolnya simbol besar lah. Kemudian garisan penuh. Jadi mesti simbolnya besar dan sama. Okey, so correct. Okey, tahniah. Pandai. Okey, D pula. D pula 5 saat saja. Okey, 5 saat saja. 4, 3, 2, 1. Okey. Adrenaline. 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 Okey, jawapan adrenaline. Tak ada. Okey, Kelin. Kelin, cuba. Jawapan Kelin. Okey, berbalik pada Rafiq. Jawapan Rafiq. Tak tahu cikgu. Okey, alright, thank you. Okey, first kita tengok. Dia potong pada negatif 7. Kemudian di sini, dia potong paksi apa? Dia potong paksi sini. Okey, dia potong paksi sini. So, paksi X. Itu yang kedua. Yang ketiga, lorikannya ke depan. Makin ke depan. Simbol besar. Yang keempat, garisan putus-putus. So, besar sahaja. Itu jawapan dia. Alright. Okey, tu. Okey, next tengok lagi. Berikutnya, soalan berikutnya. E. S, 10 saat tengok dulu. E dan juga F. E dan juga F. Cuba tengoklah. 10 saat cuba tengok, cuba bayangkan. Kita tengok jawapan. Kita cubalah. Okey, alright. E tu kita kira sikit. Kita ambil yang F dulu. Okey, F ni. First kali. Okay, first kali. Yang garisan putus-putus tu. Yang garisan lorikan tu. Dia menyentuh paksi yang ini. Yang ni. Dia sentuh paksi yang ini. Okey. So, putus-putus tu. Dia sentuh garisan ni. Jadi, first kali lah. Kita kena ambil garisan yang tu lah. Tak boleh ambil garisan yang ini. Sebab apa? Sebab ini dia ada. Atas ada. Bawah ada. Dia tak boleh pakai yang tu. Dia tak boleh pakai yang warna biru. Tak boleh pakai. Sebab dia ada. Lorik atas ada. Lorik bawah ada. Tak boleh juga pakai garisan hijau ni. Sebab ada juga lorikan. Sebelah atas, sebelah bawah. So, ambil yang merah tu. Itu yang pertama. Yang kedua. Garisan ini. Dia memotong pada garisan. Pada nilai 6. 6. Dan 6 ini pula. Dia memotong paksi X. Jadi telak tu X. X. Dengan 6. Kemudian, lorikannya berada di sebelah kiri. Makin ke belakang. Simbol kecil. Kemudian garisannya pula garisan penuh. Bila garisan penuh, kecil sama. Itu jawapan dia. Okey, betul 1 markah. Salah kosong terus. Okey, untuk yang ini pula, dia kena kira sikit. Kita tak boleh ambil, okey, kita tak boleh ambil garisan yang ini. Kita tak boleh ambil garisan ni. Okey, tak boleh ambil garisan warna hijau ni. Sebab apa? Sebab dia ada lorikan, sebelah kiri ada, sebelah kanan pada. Tak boleh ambil. Dia tak boleh juga ambil yang ini. Kita tak boleh ambil yang ini juga. Sebab apa? Lorikan ni, lorikan yang ni, dia berada di atas ada, di bawah ada garisan tu. So, tak boleh ambil yang tu juga. So, nak ambil yang mana? Okey, kita akan ambil garisan yang condong ini. Yang condong ni kita ambil. Yang ni kita akan ambil. Garisan yang warna biru ni kita akan ambil. Okey, so bila condong begini, ni kena ingat clue ni sebab dia ni soalan kebat lah. Kebat arah rendah. Okey. Bila ada condong begitu, dia mesti ada berbentuk Y sama dengan M tambah C.
Bila condong begini, mesti ada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Ni form 3 awak belajar tentang garis lurus. Itu yang pertama. Dia tulis balik Y. Tulis balik Y, tulis balik. Okey. Kemudian, kita tengok. Lorikannya berada di bawah. Simbol kecil. Garisan putus-putus. Kecil sahaja. Cuma tinggal nak cari berapakah M, berapakah C. So, yang ni sila ingat. C ini merujuk kepada dia potong paksi Y berapa. Sini dia potong paksi Y ni. Kat sini. C-nya adalah 1. Positif. Okey. Tinggal lagi yang M sahaja. Berapa pula nilai M? Okey. M ni apa dia? M ni adalah kecerunan. Form 3 belajar. Bab garis lurus. Bab 9. Okey. Kecerunan. M ni adalah kecerunan. Okey. Kecerunan. So, macam nak cari kecerunan? Nak cari kecerunan, okey, formula kecerunan ialah atas nilai Y, bawah nilai X. Itu formula kecerunan. Okey, macam mana saya nak buat? Okey, tengok sini ya. Yang ini, panjangnya ini adalah 3. Macam tahu 3 ni sini. Dari sini sampai sini. 3. So, segi 3 ni, yang ini 3. Yang ni pula. Sini sampai sini, 4. Sebab dia 0 sampai 4. Sini 4. Dan sini sampai sini pula, dia 2. Jadi sini ada 4, sini ada 2. Jumlah bawah ni 6. Tu je. Okey. Yang tegak ni, paksi Y. Yang terbalik ni, paksi X. Tu je. Kemudian clue pula, bila condongnya ke bawah, bila condongnya ke bawah, dia mesti negatif. Negatif. Tapi negatif berapa X? Okey, tadi masuklah ni. Y dia tadi ialah 3. Okey, masuk 3. X tadi ialah 6. Masuk 6. So, 3 bahagi 6 dapatlah 1/2. Itu jawapan dia. 1/2 X tambah 1. Okey, ni soalan bentuk kebat sikit lah. Okey, tapi dia senang je sebenarnya. Okey, kita bermain dengan formula kecerunan. Shortcutnya ialah bila condong ke bawah, X-nya mesti, yang kecerunan mesti negatif. Negatif berapa? Okey, atas kira Y, bawah kira X. Itu saja. Okey, next. Tak faham tanya Ana. Okey, yang ni pula. Ni senang je lah. Oops, hilang dia punya persamaan jejak ya. Okey, mana persamaan dia hilang ni? Okey, mana persamaan dia hilang? Sekejap, saya cari. Saya letak jap sini. Okey, saya letak nombor lah sini sebab dia hilang persamaan tu kan. Mana P tak tahu. XY tu semua hilang. Semua hilang. XY tu hilang habis. Sekejap . Okey, nanti saya cari balik hilang. Paksi Y apa, nombor-nombor tu semua hilang. Mana P tak tahu. Sekejap . Ni okey, ada. Situ hilang P mana. Okey, ada situ. Okey, alright. Okey, katakanlah sini. Tak ada sini. Sebuang. Okey, kata sebuang sini ya. Sebuang ni, saya letak sini. Negatif 12 ni saya letak ni. Okey, saya letak sini. Negatif 12. Sini saya letak negatif 12. Kat sini lah. Paksi N ni mesti 12. Saya letak situ. Sekejap ya, sebuang. Okey, yang ini pula saya letak. Contohnya. 12 juga. Ini saya letak 12 juga. Contohlah saya letak 12 juga sini ya. Ini saya letak 12 juga. Okey, so dia kata tu, saya ubah nak kata bagi nampak sikit. Gini. Okey, gini. Alright. So soalan kata, tuliskan, takrifkan rantau berlorik. So kalau dapat bentuk begini, kita kena ingat. First sekali kita kena ingat ialah. Okey, first sekali kita kena ingat apa dia? Okey.
bila dia condong, bila satu condong, condong, macam ni lah, Bila dia condong sahaja, ingat dalam kepala, mesti ada huruf Y dan huruf X. Tu first kali. Bila ada condong, bila condong, mesti bentuk Y sama dengan MX tambah C. Tu first kali. Kena ingat. Bila condong, mesti ada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Itu first kena tahu. Itu soalannya. Nampak sekasar condong saja, ingat inilah, kena ingat. Iaitu mesti ada Y sama dengan MX tambah C. Itu first kali. Yang kedua, bila condongnya, condong ke bawah, condong ke bawah, condong ke bawah, mana simbol ke bawah? Bila condongnya ke bawah, ke bawah, macam ni, yang ni, condongnya ke bawah, yang ni. Gasan ni, condongnya makin ke bawah sini. Dia ke bawah. Jadi bila condongnya ke bawah, jadi yang M tu mesti negatif. M akan jadi negatif. Alright, tu kita kena ingat. First kali, yang ni dah kena ingat. First kali, ini kena ingat. Wajib ingat lah. So kita tulis jawapan mula. First kali tulis jawapan dulu. Tulis dahulu, Y. First kali tulis Y. Lepas tu, biar tempat kosong. Kemudian ada X. First kali buat itulah. Nak tulis dulu, tak apa. Tulis dulu. Tulis dulu. Y, mula-mula gini lah. Mula gini. First kali macam gini. First kali. Simbol sama dengan tak ya? Yang second, berikutnya, tengok arah lorikan. Di sini, lorikannya berada di sebelah atas garisan. Maksudnya ini garisan ni. Dia makin tinggi ke atas. Bila simbol makin tinggi, garisan besar. Yang kedua. Yang ketiga adalah bentuk garisan. Tiga adalah bentuk garisan. Sama ada penuh atau putus-putus. Itu kena tahu. Dalam kes ni dia putus-putus. Bila putus-putus, besar sahaja. Yang keempat ialah tengok dia potong paksi Y. C tu, C tengok paksi Y. C tengok paksi Y. Kita tengok paksi Y. Dia potong paksi Y pada berapa? Kita tengok situ ya. Dia potong paksi Y. Tengok dia ada pada berapa. Mana pergi hilang ni? Dia potong paksi Y. Tengok dia berada pada berapa. Sini kita tengok. Oh, semua besar habis ya. Sekejap ya. Ubah balik. Ni 30 sekejap bagi besar sikit. Ni. Sekarang tengok. Dia potong paksi Y pada berapa? Di sini dia potong pada nilai, pada nilai negatif 12. Ini paksi Y ni. So, dekat C ni, gantikanlah dia dengan negatif 12. Tu. Dan tinggal lagi nak cari M saja. So, untuk cari M, langkah kerja dia macam mana? Langkah kerja dia macam ni. Untuk cari M, kecerunan. M tu ialah kecerunan. Bila kecerunan ni ialah atas huruf Y, bawah huruf X. Atas huruf Y, bawah huruf X. Jadi, atas Y, bawah X. Tengoklah dalam rajah tu. Dalam rajah ni, huruf Y. Huruf Y adalah ini. Ini huruf Y. Yang ini Y. Yang ini X.
Okey. Dan kita tahu condong ke bawah negatif. Kita masuk negatif. Negatif. Okey, Y. Y 12. Abaikan simbol negatif tu. Ambil nombor je. Y 12. X pun 12. Okey, abaikan simbol negatif tu ya. Ambil situ. Jadi 12 bahagi 12, 1. Jadi dapat jawapan ini negatif 1. So tulis kat sini. Negatif 1. So jawapan akhir jadi Y besar negatif X. 1 tak payah tulis. X tolak 12. Ini jawapan akhir sekali. Tu start dia. Okey, ini kalau kes adanya garisan condong. Okey, nanti kita akan buat latihan lagi ya. Ni saya tunjuk sekali lalu dulu. Okey, kalau bentuk ini senang. Okey, bentuk ini senang. Okey, tengok. Dia lorek di bawah garisan dan garisan itu pula memotong paksi Y. Okey, dia potong paksi Y pada negatif 5. So, tulislah Y negatif 5. Lorekannya berada di bawah garisan. Kecil. Garisan penuh. Sama. Dah siap. Itu saja. Okay. Alright. Okay. Sekarang kita tengok yang ni pula. Kali ni kita nak balik pada asal tadi. Iaitu kita nak melukis. Okay. Kita nak melukis. Okay. Pada rajah jawapan, bina dia kata. Okay. Bina dia kata. X kurang sama 4. Cluenya ialah dia nak paksi X. Waktu bila? 4. Dia nak paksi X dekat 4. So, garis saja. Sinilah. So, kena bina satu garis lurus. Okay. Kena bina satu garis lurus. Betul-betul potong dekat 4 ni. Satu garis lurus. Betul-betul potong dekat 4 ni. Ni garisan dia. Tu first. Tu first. Okay. Betul-betul potong dekat garisan 4 ni. Garis lurus lah. Itu yang pertama. Okay. Mesti ada garis lurus. Wajib guna pembaris. Tak guna pembaris, automatik kosong. Yang kedua, tengok simbol. Okay. Simbolnya simbol gini. Simbolnya simbol kecil sama. Simbolnya adalah kecil sama. Bila kecil sama, bila kecil sama, garisannya adalah garisan penuh. Okay, garisan penuh. Jadi, kat situ, buatlah satu garis lurus yang penuh. Selesai, ginilah. Dapat markah 1. Tak perlu tulis X sama dengan 4 ni, tak perlu. Okay? Tak perlu letak X sama dengan 4, tak perlu. Okay? Tak wajib. Yang penting, garisan tu ada. Okey, yang kedua yang ni pula. Dia kata lukiskan Y tolak 2X tambah 10. Di mana garisan tu? First clue kita ingat clue. Kalau ada Y, kalau ada X serentak, dia berbentuk satu garis condong. Itu yang pertama. Yang kedua tengok. Oleh sebab yang dekat X tu bernilai negatif. Bila negatif, condongnya atas ke bawah. Itu clue dia. Okay. Bila condongnya negatif, gini. Bila X ni negatif, condong gitu. Kalau X-nya positif, kalau X-nya positif, condongnya ke atas. Tapi dekat mana tempat dia? Okey. Yang ni mudah. Kita buat gini. Ayat dia adalah Y, okay, negatif 2X dengan 10. Tambah 10. Okay, saya kecilkan sikit. Okay, kita ambil ayat tu. Okay, kita abaikan simbol besar sama tu. Kita ambil ni. Okay, so yang pertama adalah Y, iaitu sama dengan negatif 2X tambah 10. Okay, sama ada 12 kita buat. Y sama dengan negatif 2X tambah 10. Itu mula-mula. Okay. Step yang kedua. Kita tengok. Kalaulah kita buang Y. Kita buang Y. Okay. Kita buang Y. Okay, kita buang Y. Contohnya kita buang Y. Okay, kita ambil ini. Okay, kita buang Y. Sorry, kita buang X. So, tinggallah Y sama dengan. Bila kita buang X. Okay, bila kita buang X ni. Maka tinggallah tambah 10 saja. Okay. Buangnya nilai X. Kita akan dapat 10 saja. Maksudnya, ketika X kosong. Okay. Ketika X kosong.
Okey, ketika X kosong, okey, ketika X kosong, Y adalah 10. Ketika X ni kosong, Y 10. 10 sinilah. Macam macam mana tahu Y 10 sini? Sebab sini tulis. Y 10. Situ. Okey, ini ketika X kosong. Kalau Y pula kosong, berapa nilai X? Ganti. Okey, Y kosong. Kalau Y kosong sama dengan negatif 2X tambah 10. Tapi dekat sini, dekat sini, okey, negatif 2X dan 10 ni berada dalam satu kawasan yang sama. Tak boleh. Kena pisahkan mereka. Kita pisahkan. Letak 2X sini. Kita pindahkan negatif 2X tu jadi positif. Bila pindah, kanan tinggal 10 saja. Masih ada 2X. Kita nak huruf X saja. So, bahagi 2 sini, bahagi 2 sini. Boleh potong. Dapatlah lah kali X sama dengan 5. Positif. Maksudnya ketika Y kosong, ketika Y kosong, X adalah 5. Sinilah. Tanda pangkah. Lepas tu guna pembaris, wajib. Guna pembaris, sambungkanlah Y10 dan X5. Sambung macam gitu. Gitu. Okey. Sambungkan begitu. Dapat kesan begini. Okey. Alright. Lepas tu soalan kata. Contoh kalau soalan kata lah. Okey, kalau soalan kata. Okey, kalau beginilah. Okey. Kalau markah 3, dapat 2 markah sahaja. Kalau markah 3 dapat 2 markah sahaja. Kenapa? Agak kenapa? Kalau markah 3 dapat 2 saja. Kenapa? Okey, saya tanyalah. Okey, kenapa kalau markah 3 kita hanya boleh dapat 2 sahaja? Saya nak tanya. Siapa Nadia demam tak kesian pula kan? Okey, nak tanya Kudri lagi sekali. Okey, Kudri. Kalau ini jawapan dia, kalaulah markah 3, kenapa kita dapat 2 sahaja? Okey, kalau markahnya 3 sini, kenapa kita dapat 2 sahaja? Tak tahu lah. Tak tahu. Okey, alright. Okey, di sini tengok jawapan dia. Ini. Ni. Simbolnya adalah simbol besar sahaja. Bila besar sahaja, mesti garis putus-putus. So, kalau kita buat kesan penuh, salahlah. Hilang markah. Jadi, yang ini mesti buat garis putus-putus. Baru dapat 2 markah. Kalau buat satu garis penuh, dapat 2 markah saja. Kalau buat kesan putus-putus, dapat markah 3 keseluruhannya. Itu dapat markah dia. Okay. Alright. So, garisan penuh, dapat 1 markah. Garisan putus-putus, dapat 2 markah. So, jumlah 3 markah. Okay, alright. Settle tu. Okay. Ini baru kita buat sikit-sikit lah. Okay, sekarang kita pergi kepada yang lebih banyak lagi. Okay, kita pergi yang berikutnya. Tadi kita belajar tentang ketaksamaan linear dalam 2 pemelibah. Sekarang kita belajar pula tentang sistem ketaksamaan linear. Okay. Belajar tentang sistem pula. Tadi just ketaksamaan je. Dia bagi-bagi itu ya. Sekarang kita belajar sistem juga. Maksudnya ada gabungan beberapa lah. Okey. Contoh soalan ni. Okey. Pada rajah. Okey. Rajah menunjukkan satu satah kartes. Okey. Pada rajah itu dia kata bina garisan yang berikut. Dia kata bina. Bila bina ini maksudnya mesti lukis betul-betul. Kalau garis lurus, wajib guna pembaris. Kalau tak guna pembaris, automatik markah kosong walaupun lukis betul. Okey, contoh katakan. Awak nampaknya, dia kata bina Y1. Awak pun nampak. Okey, awak tahu ni. Contohlah, awak tahu Y1. Dia kata dia nak paksi Y1. Awak pun lukis. Freehand awak lukis. Y1. Okey, awak pun lukis ni. Y1 lukis tu. Okey. Awak tulis Y1. Contohlah, begini. Okey. Kemudian awak nampak pula ni sini. Awak nampak X2. Okey, awak tahu X2. Tahu sini. Ini contohlah. Okey, X2 sini awak tahu 2. Ini contoh sajalah. Okey. Kemudian Y1 pula awak nampak tu. Simbol kecil. Simbol kecil. Okey. Awak nampak Y1 tu. Simbolnya adalah simbol kecil. So, awak buat putus-putus. Putus-putus sini awak buat. Okey, awak buat freehand je. Contoh itu. Okey, ini X2.
Okey, yang ni pula awak nampak ni pula. Okey. Dia kata Y6. Sini awak nampak tahu. Bila kita buang Y ni, nampaklah X6. Sini. Awak sambung. Putus-putus awak buat juga. Okey. Lepas tu soalan kata, lorikkan. Awak pun lorik contohnya. Okey. Alright. Okey. Jawapan ini betul. Betul, jawapan ini betul. Semua betul. Okey, semua betul. Tetapi oleh sebab awak buat tidak guna pembaris, okey, garisan tu tak guna pembaris, maka automatik markah kosong. Sebab soalan kata bina. Bina. Okey, bina ataupun lukis. Kalau maksudnya bina atau lukis, wajib guna pembaris. Kalau soalan kata lakar, tak ada masalah. Ini dia kata bina. So bila bina, bila lukis, wajib guna pembaris, wajib lurus betul-betul, tak lurus automatik markah kosong. Okey, kita balik. Asal. Okey, kita bina. Yang pertama kita buat yang mudah dulu yang ni. Yang mudah yang ni dulu. Y1. Dia nak paksi Y pada 1. Sinilah 1. Tu. Dan dia kata simbolnya simbol kecil, besar. Maksud garisan tu mesti putus-putus. Yang ni pula dia nak huruf X. Dia nak huruf X. X dekat 2. So, sinilah. Kita nak huruf X 2. Situ. Garisannya besar sama. Garisan penuh. Kita pun lukis. Lukis dulu. Yang pertama, untuk yang ini, garisan putus-putus. Tak perlu label lah Y1 tu, tak perlu label. Tak ada salah. Okay? Yang penting ada nampak garisan putus-putus di sini. Dapat markah 1. Okey, yang kedua. X, dia kata. Besar 2. Sini garisan dia. Jadi bila X sahaja, dia garisan lurus ke atas sini. Dan besar sama. Garisan penuh. So, satu garis lurus yang penuh lah macam ni. Tu. Okey, dapat markah yang kedua. Yang ketiga yang ini. Okey, yang tak ada lagi. Yang inilah yang kita kena buat ni. Ini soalan kebat. Okey, yang inilah bentuk kebat ni. Tapi walaupun kebat, dia sangat senang. Di mana kalau dapat bentuk begini, ada Y, ada X, kita ingat kepala lah. Ada Y, ada X, mesti condong. Yang kedua tengok huruf X ni. Negatif. Okey. Tak tengok tak apa, tak salah. Kita buat gini. Okey. Bila dapat ada Y, X ni, kita pecah duakan nombor tersebut. Okey, kita buat ketika X kosong dan ketika Y kosong. Kita buat itu. Okey. Kalaulah X kosong, maksudnya sebelah kiri juga tinggal Y. Okey, kurang. Okey, kita buang X ni. Bila buang X ni, tinggallah 6 sahaja. Jadi ini maksud ketika X ini kosong, Y adalah 6 di sini. Itu ketika X kosong. Kalau Y pula kosong, kalau Y pula kosong, kalau kita buang Y ni, maka tinggallah kosong sini, kurang sama, negatif X tambah 6. Kita buang X, Y tu, maksudnya kosong, tinggallah kat situ, X dia adalah 6. Tapi, di sini, dia masih lagi kedua-duanya sebelah kanan. Mesti kena pisahkan dia. Kena pisahkan dia. Bila nak pisahkan, oleh sebab X ni negatif, X pindah ke sebelah kiri. Bila pindah sebelah kiri, X jadi positif. 6 kekal. Ini bermaksud ketika Y kosong, X 6. Dia kat sini. Situ. Lepas tu gunakan pembaris juga. Tarikkan, sambungkan dia. Bentuk macam gini. Ni garisan dia. Okay? Cari ketika X kosong, Y kosong. Dapatkan satu garis, 2 titik. Sambungkan dia sebagai satu garis lurus. Di sini. Okay. Selesai. Dan dia kena ingat. Simbolnya simbol kecil sahaja. Bila kecil sahaja, garisan putus-putus. Buat garisan penuh, hilang markah. Okey, tu.
Okey, dan last kali soalan B pula kata, seterusnya dia kata, okey, seterusnya. Dah ada garisan tadi, seterusnya dia kata, lorikkan rantau yang memuaskan, dia kata, lorikkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga persamaan tadi. Mesti besar satu, maksudnya kan, garisan kita lukis tu mestilah berada di atas Y1, dia mesti ada atas Y1. First kali dia kata mesti ada kat atas Y1. Yang kedua dia kata mesti berada di bawah. Di bawah X dari satu tu. Mesti ada bawah sini. Syarat yang kedua. Ni, okey, mesti ada bawah garis hijau ni juga. Yang ketiga dia kata mesti besar dari 2. Mesti ada depan garis merah ni. Mesti ada depan garis merah ni. So, manakah kawasan yang kena ketiga-tiganya? Yang kena ketiga kawasan ni lah. Ni kita lorik bagi lebih sikit. Lorik bagi lebih sikit itu. Dah dapat markah dah. Selesai. Itu saja. Okey? Senang itu ya. So, kita tengoklah. Ataupun nak lagi senang. Okey, nak lagi senang. Dan kita bina ada 3 garisan tersebut. Kita cuba tengok di manakah adanya, okey, di manakah adanya bentuk segitiga. Itu satu lagi cara. Okey. Dah kita lukis ke semua-semua tu, kita tengok dekat manakah ada bentuk segitiga. Sini X6, sini Y6. Okey, garisan merah, garisan biru, garisan hijau, nampak segitiganya berada di sini. Jadi inilah jawapan dia. Okey, lorik bagi lebih sikit. Itulah. Nak guna freehand tak apa, pembaris tak apa, nak colourful tak apa, nak colour apa, nak buat lorik-lorikan pun tak apa, tak salah. Yang penting lorikan tu berada di dalam kotak segitiga itu sahaja. Macam gini pun tak apa. Tak ada masalah. Okey, selesai. Dapatlah 3 markah kat situ. 4 markah semua kali lah. Okey, itu selesai gitu. Inilah dia sistem ke tak sama linear. Maksudnya dia ada gabungan beberapa dan kita lorikkan. Okey. Itu kalau kita disuruh melukis dan melorik. Yang ini pula sudah diberi lorikan. Dia suruh kita tulis apa benda kat sini pula. Okey. Tapi yang ini senang juga. First kali, kalau nampaklah bentuk begini, tengok yang mana yang awak nampak jelas nilai dia. Apa yang awak nampak? Yang ni first kali. First awak nampak yang ni. Sini ya. Negatif 6 tulis tu. Dan ini merujuk pada paksi X. Kita betul lah X. X. Okey. Negatif 6. Lepas tu ini garisan dia. Lorikannya ada di hadapan garisan. Garisan hadapan. So simbol-simbol besar. Garisan putus-putus. Bila garisan putus-putus, simbolnya simbol besar sahaja. Selesai. Dapat satu markah. Yang kedua kita nampak yang ni pula ni. Kat sini kita nampak tak? Okey. Dia potong pula dekat sini. Sini. Ini adalah ketika mana Y5. Sebab dia potong paksi Y. Okey, tulis Y. Y5. Okey. Garisan penuh. Ini garisan penuh ni. Ini garisan penuh. Bila garisan penuh, mesti ada simbol bawah ni. Okey. Dan lorikannya berada di bawah garisan. Bila bawah garisan, simbolnya kecil. Macam gitu. Dah dapat markah yang kedua. Tinggal lagi yang condong ni. Okay. Yang condong ni adalah ketika mana mesti ada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. Kalau condong saja, mesti bentuk macam ni. Y sama dengan MX tambah C. Itu first lah. Okay. Yang kedua tengok. Garisannya condong ke atas. Dan tidak ada putus-putus. Jadi ini maksud mestilah Y besar sama. Lorik sebelah atas besar. Garisan penuh sama gitu. Okey. Kemudian tinggal C, M, X tinggal dulu. Okey, C dulu. Tambah C. Okey, C kat mana? C potong sini. Dia potong kat sini. Okey. Dia potong kat situ. Ini adalah ketika mana kalau sini 4, sini 5, sini 4,5 lah. 4.5. Okey. Yang ketiga lah,
berapakah keturunan dia? Kita ambil satu contoh. Contoh kita ambil titik kat sini. Di sini, di sini, paksi X negatif 2, paksi Y negatif 2. Okey, kita boleh ambil mana-mana titik tak apa, tak salah. Okey. Atau kita nak ambil kat atas pun tak apa. Kita ambil kat atas ni, saya ambil yang mudah sikit. Okey, contoh saya ambil yang mudah, yang ni, kat sini. Okey, dekat sini, kat sini, okey, saya ambil kat situ. Okey, kat sini. Sini, X dia adalah 1. Y dia adalah 5. Saya ambil kat situ. Besar sangat nama dia, saya ubah. Oops. Okey, lagi sekali. Dekat atas itu, kat atas sini, sini. Okey. X dia 1. Y dia 5. Yang dekat sini pula, kat sini pula, X dia adalah negatif 6 dan Y dia adalah 0. Okey. Kita gunalah dua maklumat ini untuk cari keturunan. Form 3. Okey. Jadi untuk cari keturunan, atas nilai M, nilai Y, sorry. Y ni lah. 5 tolak 0. 5 tolak 0. Bawah, 1 tolak 6. 1 tolak negatif 6. Okey, gunakan kita lah dapat jawapan. Iaitu 5/7. Tak sini. 5 per 5/7 X. Lepas tu 5/7 X. Tambah 4/5. Dapat jawapan lagi satu. Okey, tengok ada soalan. Tak ada. Okey. Lagi sekali ya. Okey, sekarang kita tengok. Sekarang kita akan buat sama-sama. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ada 7. Okey. Ada 7 soalan yang melibatkan kita perlu melorik saja. Okey. Soalan nombor 3. Sekarang pukul 9.25. Saya bagi awak masa 2 minit untuk cuba lorikkan dulu. Okey, cuba lorikkan dulu jawapan awak. Okey, cuba lorik dulu 2 minit. Soalan nombor 3. Try dulu. 2 minit.
Okey, kau ada nak share jawapan, boleh share jawapan lah. Share jawapan dalam grup. Nanti saya SS saya tunjukkan. Okey, boleh SS tunjuk jawapan dalam grup ya. Jadi kita check sama-sama, tak apa. Okey, boleh tengok, boleh check jawapan. Saya check kat dalam grup ada tak jawapan. Kalau ada saya tunjuklah. Tanpa tak ada. Okey, tak ada. Okey, check jawapan bagi yang kalau ada nak share jawapan, share ya. Kalau tak ada tak apa, saya tunjuk. Okey. So kalau tak ada yang share, okey. Semak jawapan. Okey, first kat sini kata. Yang pertama ada yang ni lah. First kali ada yang ni. Okey, saya tunjuk kat awak. Okey. Kita ada 3 lah. Yang pertama yang ni. Yang kedua yang ni. Yang ketiga yang ni. Okey. Ada 3 lorikan yang kita kena buat. Okey, first nak buat macam mana? Kita buat dulu apa yang ada dalam rajah tu. Kat sini, yang ada sini, kuning ada. Sama macam kat situ. Okey, kuning ada. Oh, tak nampak, sorry. Okey, yang kuning tu ada. Kita ambil dulu. Okey, kuning ada. Okey, lepas tu yang ini pun ada. Biru pun ada. Biru pun ada. Okey, biru pun ada. So, kita buat dulu apa yang kita ada dulu. Supaya dapat markah 2 dulu. Okey, untuk yang kuning ni, simbolnya adalah simbol besar. Simbol besar. Okey, simbolnya besar. Bila besar, lorik-nya sebelah atas. Kita pun lorik lah sebelah atas. Okey, nak guna freehand tak apa, tak salah. Okey, lorik ya. Okey, terlorik ya. Sorry, tak nampak tulisan. Ya. Terlorik saja kat situ. Okey, lorik ya kat situ. Okey, lorik. Satu-satu ya. Kita lorik sahaja kat situ, satu-satulah. Freehand tak apa, tak salah. Ni mula-mula, okey. Kita lorik. Okey, tak perlu guna marih tak lorik kan, tak perlu guna marih. Kalau bina garisan kena guna marih. Okey, ni kita lorik dulu. Okey, lorik ni. Okey. Ini dah dapat markah 1 dah. Buat gini ya, dah dapat markah 1 dah. Okey. Yang kedua, yang biru tu. Yang biru ni simbolnya besar. Sama juga. Lorik sebelah atas. Kita pun lorik lah. Lorik sebelah atas. 1 terlorik. Okey, terlorik sebelah atas. Atas dia. Okey, terlorik sebelah atas dia. Lepas tu, freehand ni tak apa, tak ada salah. Okey. Lorik ni semua ni. Okey, kita lorik gitu. Jangan lebih garisan jangan lebih garisan. Mesti atas garisan. Okey, tu garisan dia. Okey, lorik semua tu. Okey, yang merah ni tak ada markah. Dia salah satu yang dapat markah. Okey. Yang ketiga ialah yang ni, yang kelabu ni. Yang ni kita kena bina. Okey, kita kena bina. So, kita kena bina pada mana? Pada Y5. Okey, clue mudah saja. Dalam rajah kita ada sini, dia potong paksi sini satu. Okey, sini saya potong satu Di sini ada potong satu paksi. Okey, ini saya bawa cara clue cara mudah. Okey, atasnya ada satu terpotong paksi. Ni ada potong juga. Okey, sini pun ada potong juga. Okey, kita cari bahagian-bahagian yang mana memotong paksi. Okey, so kita ada yang pertama dari sinilah. Sini. Yang kedua sini. Yang ketiga sini. Yang keempat sini. Kita ada 4 kawasan yang memotong paksi. Okey, tengok soalan. Soalan minta paksi Y. Soalan minta paksi Y. Dah tentu 3 ni tak betul, 4 tak betul. Sebab ini potong paksi X. Okey, so ini tak betul dah. Tinggal lagi antara 1 dengan 2 sahaja. Okey, tinggal lagi antara 1 dengan 2 sahaja. Di sini pun kita tengok. Dia kata Y tu sama dengan 5. Sama 5. Di sini Y dia mesti negatif.
Sebab di bawah garisan. Yang ini Y-nya positif. So, dah tentu kat sini. Ataupun kita tengok kat sini. Ini kita tengok. Kita buang X. Buang X, maka tinggal apa? Okey. Kalau kita buang X, tinggallah kat situ 2Y. 2Y sama dengan 10. Kalau kita buang X, tinggal 2Y sama 10. Kalau kita buang 2, Y tinggal dengan 10 bahagi 2. Dapat 5. Jadi maksudnya, kita akan bina satu garis lurus. Betul-betul sentuh paksi ni. Tarik. Wajib guna pembaris. Gitu. Okey. Wajib tarik gitu panjang-panjang. Okey. Wajib guna pembaris. Betul-betul menyentuh paksi tersebut. Okey. Jangan buat dekat atas. Okey. Jangan buat dekat bawah. Mesti buat betul-betul pada paksi dia. Persilangan tu. Kat sini. Okey. Mesti buat betul-betul kat sini. Jangan terlebih. Jangan terkurang. Terlebih terkurang automatik hilang 2 markah. So dia mesti betul-betul pada pangkahan paksi 2 ni. Gitu. Okey. Dan yang ketiga tengok simbol dia. Oleh sebab simbolnya adalah simbol besar sama, maka wajib garisan penuh. Okey, dan yang ketiga adalah soalan kata lorekkan. Okey, lorekkan rantau. Jadi bila nak lorek rantau, dah ada 3 garisan tersebut. Okey, kita ada garisan biru, kita ada garisan yang berwarna merah. Ini, okey. Kita ada garisan warna merah. Saya tunjuk kat sini ya. Ada garisan warna merah dan kita juga ada garisan yang berwarna, okey, berwarna hitam. Saya letak hitam sini, okey. Hitam. Okey. Ada merah, ada hitam, ada hijau, ada biru dan ada hitam. Okey, so garisan di manakah kita nak lorek garisan tu? Okey, nampak merah, nampak biru, nampak hitam. Kita cari di manakah ada segitiga yang menghubungkan ketiga-tiga kawasan tersebut. So dekat sini kita nampak kat mana? Nampak kat sini. Sini, sini, sini dan sini. Inilah jawapan akhir sekali. Lorek bagi lebih sikit. Okey, yang baki-baki yang bawah tu boleh padam ataupun biarkan saja. Tak ada masalah. Markah penuh. Okey, cuma jawapan akhir ni pastikan dilorek lebih sedikit, okey, lebih sedikit ataupun dibuat corak berlainan ataupun dipadamkan garisan-garisan yang lain tu. Ini jawapan dia. Okey. So markah. Markah pertama, bila mana awak lorek betul dekat sini lah. Sini markah 1. Dalam kawasan ni awak lorek betul markah 1. Markah yang kedua, ini betul. Markah kedua. Markah yang ketiga, ini betul. Itu 3 markah. Okey, katakanlah awak terbuat garisan, okey, contoh awak terbuat gini. Okey, awak terbuat sengit, terbuat gini, atas. Gini ya. Lorekkan tu betul. Tetapi awak terbuat lorekkan begini. Okey. Awak terlebih garisan tu. Terlebih sahaja, markah dapat 1 sahaja. 1 kat mana? Yang kat sini saja. Sebab apa? Sebab macam mana awak tahu di sini macam mana awak tahu di sini adalah, okey. Kalau ini jawapan awak, okey. Macam mana awak tahu di sini adalah 5? Okey. So awak tak tahu. Alright. So pastikan buat betul-betul pada garisan bucu, okey, lurus betul-betul dan pastikan putus-putus ataupun penuh. Katakan tu buat gini, dia buat betul dah bucu, tapi awak terbuat sengit. Contoh gitulah awak terbuat sengit ini ya. Okey. Katakanlah awak terbuat sengit ini. So awak pun lorek. Contoh, ini contoh, okey. Awak betul-betul, okey, awak pun lorek. Sini, sini, sini dan sini. Okey. Kawasan lorekkan tu betul. Kena merah, biru, hitam. Tetapi oleh sebab garisan biru tu tersengitlah pula, maka markah dapat 1 saja. Okey, so jangan hilangkan markah. Wajib garis lurus, tepat sampul darjah. Pastikan betul putus-putus ataupun penuh dan lorekkanlah bagi lebih sikit. Okey, yang baki dekat luar ni nak padam tak apa, tak padam pun tak apa. Tak ada masalah. Okey, ini jawapan untuk yang pertama. Cek jawapan. Okey, seterusnya. Seterusnya. Tengok yang ni. Sama juga kes dia.
Okay, sama juga. Alright. Dapat soalan, tengok soalan, tengok raja. Okey, dah ada dah ini. Okey, dah ada. Okey, tengok soalan, tengok raja. Dah ada dah sini dah. Okey, ni dah ada dah. Satu sini. Okey, selesai. Dah ada 2. Okey, tinggal lagi yang ini tak ada lagi. Okey, yang inilah nak buat dekat mana? Okey, senang je. Tengok yang ni ya. Yang ini dia kata dia nak apa? Okey, dia nak apa? Dia kata dia nak X, okay, X besar negatif 8. Okey, untuk yang ketiga ni, kita ada bucu kat mana? Ada bucu dekat atas ni satu, bawah ni satu, okey, ni yang kedua, ini satu dan ini satu. Ada 4 bucu. Okey, yang ini confirm salah. Confirm salah. Sebab dia potong part CY. Yang ini pun confirm salah juga. Sebab apa? Sebab di sini X positif. Sedangkan dia nak X negatif. Tahu dah. Tengok pun tahu dah sini kita nampak Kita nampak X yang 8. Nampak X 8 sini. Kita nampak situ. Tahu dah. Dekat sini kita nampak X1. X1, X1. Confirm kat sini. So, satu garis lurus kata. Guna pembaris. Okay, tarik betul-betul kena bucu sini. Dan tegak 90 darjah. Okay, tegak 90 darjah. Macam gitu. First. Ni kan kita nak lagi cepat ni, lagi cepat ni. Okey, itu yang pertama. Dan kita nampak itu Okey, yang ini garisan satu yang pertama. Tak ambil, tak apa, terbagi ya. Okey, yang ini terletak situ. Okey, garisannya putus-putus. Tak usah kita buat ya, putus-putus. Okey, yang kedua tu garisannya kat sini. Garisan penuh ni. Okey, yang ni garisan penuh. Okey, yang ini garisan penuh. Okey, yang ini garisan penuh. Okey, tengok sekarang ni. Okey, sekarang kita dah ada 3 garisan. Hitam, merah, biru. Hitam, merah, biru. Okey. Lorek rantau memuaskan. Kita tengoklah di manakah adanya segitiga. Maka sini kita nampak kat mana? Kita nampak dekat sini. Merah, hitam. Merah, biru. Biru, hitam. Lorek. Macam ni. Dah, siap. Dapat 3 markah. Contohlah. Okey. Kalau kita buat begini. Okey. Kita buat begini sahaja. Maka di sini akan dapatlah. Kita akan dapat. Berapa markah kita akan dapat? Kita akan dapat 2 markah kat sini. Okey. Kita akan dapat 2 markah kat sini. Okey. Kenapa 2 markah? Okey. Kenapa tak 3 markah? Okey. Kenapa dekat sini kita dapat 2 markah? Okey. Kenapa di sini kita dapat 2 markah saja? Kenapa tak dapat 3? Saya kata lorek tu betul. Okey, ini kerana garisan kita. Okey, garisan kita. Sepatutnya yang hitam tu putus-putus. Sebab simbolnya macam gini. Okey, jadi hitam tu kena putus-putus. Kalau buat garisan penuh, markah dapat 2. Kalau buat putus-putus, markah dapat 3. So, hati-hati kat situ ya, sikit ya. Okey, begini 3 markah. Yang lain-lain tu padam pun tak apa ni. Okey, tak tulis pun tak apa, tak ada salah. Okey, ni semua ni boleh padam. Padam je. Okey, bagi jawapan macam ni ya. Markah dapatlah 3. Okey, begini pun markah 3 juga ni. Okey, tak padam, tak lorek kan. Tapi pastikan jawapan akhir tu ada corak yang berlainan. Terimalah. Okey, arti nombor 4. Okey, sekarang awak cuba soalan nombor 5. Okey, saya bagi awak masa 2 minit untuk cuba buat soalan nombor 5. Cuba dulu. Lepas tu kalau siapa-siapa nak cuba nak share jawapan, boleh share. Share dalam grup tak apa, nanti saya tunjukkan jawapan. Okey, lorekkan rantau yang memuaskan. Itu soalan minta. Memuaskan apa? Yang pertama dia kata X5. Yang kedua X negatif 10. Yang pertama Y5. Yang kedua X negatif 10. Yang ketiga, Y sama dengan 1/2X tambah 5. Okey, cuba try buat dulu.
2 minit. Sekarang 9.42. Okey, 9.44 kita tanya soalan lah. Kalau ada siapa-siapa nak share jawapan, share lah. Nak PM tepi boleh, nak share dalam grup tak apa, silakan. 2 minit. Okey, alright. Kita check jawapan. Tengok. Kok ada yang share jawapan? Saya check dalam grup ada tak? Kok ada lah. Okey, tak ada. Okey. First kali tengok. Sama saya cakap tadi ya. Dapat soalan, tengok rajah. Okey, tengok sana, tengok rajah. Okey. Yang pertama, dia kata Y5. Nampak dah ada dah ni. Ni. Y5. Sebab dia potong paksi Y. Dah ada dah. Okey. X -10. Dah ada dah ni. Dia potong X -10. Dah ada dah. Okey. Cuma tinggal kita tak ada lagi. Yang ini saja. Ini saya tak ada lagi. Clue cukup mudah. Yang mana dia kata paksi Y dia. Okey. First kali ya. First kali adalah dia kata ini positif. Positif. So, garis kita lukis sama ada bentuk begini ataupun bentuk ini. Tu yang kita akan lukis. Antara dua ya. Oleh sebab dia positif, makanya mestilah condongnya ke atas. So, kita akan bina satu garis lurus condong ke atas. Di mana paksi Y dia mesti sentuh 5. Tu sebab ada 5 situ. Okey, mesti ada 5 situ. Jadi, binalah satu garis lurus. Okey. Kalau nak kira jugalah. Kalau nak kira boleh saya tunjuk lagi ya. Okey. Kita lukis dulu. Sentuh sini terus tarik ke atas. Betul-betul bentuk bucu. Gitu. Ni je. Inilah yang kita kena lukis ni. Dan oleh sebab simbol besar sama, maka garis ni adalah garis penuh.
Buat putus-putus salah lah. Okey. Lepas tu kita ada garisan. Yang biru kita ada. Okey. Yang merah kita ada. Serta merah sini. Okey. Yang merah kita ada. Okey. Dan yang satu lagi. Okay, yang ni. Yang hitam kita ada. Okey. Sebab itu sebab senang color. Okey. Yang hitam kita ada. Yang hitam ni pula dia putus-putus. Okay, yang hitam ni dia putus-putus. Okey. Lepas tu tengoklah hitam, merah, biru adanya segitiga lorek bagi lebih. Sinilah kawasan dia. Ni kawasan dia. Sini. Okey. Bawah hitam, depan merah, atas biru. Siap. Buat gini ya. Dah dapat dah markah penuh 3 markah. Simple je. Okey, nak guna color boleh, nak buat free apa kata orang, lorek-lorek pun boleh, tak ada salah. Okey, yang penting betul. Okey. Cuma ada kot yang tanya, kenapa yang biru tu cikgu? Garisan dia. Okey. Kita check dekat sini ya. Saya cakap tadi, dapat dalam bentuk, kalau bentuk begini, okey, kalau bentuk begini, kita buat macam ni. Kita buat macam ni ya. Dapat dalam bentuk itu, kita buat ini. Ini soalan dia lah. Ini soalan dia. Setelah ni. Ini soalan dia. Okay, kalau dapat bentuk begini, first kali ialah kita pecah duakan dia. Satu kita buat ketika X kosong, satu lagi kita buat ialah ketika Y kosong. Kita buat macam tu. Ini kalau kita nak buat lah, kita nak buat juga kan, cara dia. Okay. Tapi sebenarnya kita buat shortcut tadi, okey dah. Okay. Kita pecah dua, gitu. Okey, kita pecah dua. Kenapa besar sangat ni? Sekejap sikit. Okey, kita pecah dua gitu. Kita tengok. Okey, first kita buat. Kalaulah X kosong. Yang pertama lah. X kosong. Yang kedua kita buat Y kosong. Yang kedua Y kosong. Ini kan kita nak buat, kita nak test, kita nak check lah. Boleh, tak salah. Tapi kita tak buat pun tak apa, tak ada salah, tak okey saja. Sebab apa? Yang penting lah, garisan kita betul, kita buat. Ini kita nak buat juga. Kita nak buat juga, ini cara dia. Okey? Persamaan tersebut, kita gantikan ketika X kosong dan ketika Y kosong. Okey. Kalaulah X kosong, apa jadi kat Y tu? Y akan tinggal. Y akan tinggal. Besar sama. Besar sama 5. Itu saja akan tinggal. Bila kita buang je bahagian X ni, habislah. Kita buang semua sekali ya. Kita buang semua sekali yang bahagian X tu. Untuk kes yang pertama tu. Kita buang terus yang ni. So akan tinggal Y5. Untuk kat sini. Jadi ketika X kosong kat sini, Y5. Sinilah titik dia. Ketika X kosong, Y5. Sini tempat dia. Sini tempat dia. Itu ketika X kosong. Y-nya bernilai 5. Situ. Kalau Y pula kosong, kita buang sini. Kalau kita buang sini. Kalau Y pula kosong, apa tinggal? Kalau Y kosong, kanan akan tinggal. Kanan akan tinggal. Kanan akan tinggal besar sama. Tak kisahlah. Kanan akan tinggal setengah X. Setengah X tambah 5. Itu tinggal itu. Oleh sebab dua-dua ada sebelah kanan. Tak boleh. Kena pisahkan. Kena pisahkan. Tak boleh ada dua-dua belah kanan. Kena ada sebelah satu kiri, sebelah satu kanan. Jadi oleh sebab yang setengah tu dah positif. Setengah tu dah positif. Maka kita pindahkan yang nombor tu. Pindahkan 5 ni. Supaya kanan tu tinggal positif X. Kita pindahkan yang ini. Apa jadi? Bila kita pindahkan, yang ini kekal ni lah. Ini kekal sini. Kemudian, ini kekal sini. Bila 5 kita pindahkan, akan jadi negatif 5. Positif jadi negatif. Itu untuk setengah X. Kita nak huruf X sahaja. Jadi X sahaja, maka yang 2 tu, kita darab ke atas. Yang 2 tu terpindahkan. Pindah ke sebelah kanan, jadi operasi darab. Pindah ke atas ni. Bila pindah ke atas, last kali dapatlah X sama dengan X. X.
Negatif 5 kali 2 dapat negatif 10. Okey. Negatif 10. Kemudian X tinggal X sajalah. Okey, itu asal usul, okey. Itulah cara untuk dapatkan benda ni. Jadi bila tinggal X ni saja, tinggal 10. Inilah cara sebenarnya kita nak dapatkan benda tu. Tapi oleh sebab kita nak permudahkan tadi, first kita tengok, ya ini. Ada Y, ada X, mesti condong. Yang kedua, tengok X tu. Oleh sebab dia setengah positif, bila positif mesti condong naik ke atas. Yang ketiga adalah tengok bucu Y. Y dekat 5. Semua kat atas ni lah. Sambung je lah. Okay, alright. Settle tu. Okay. Satu lagi jawab soalan. Okay, sama juga ya. Dapat soalan gini ya. Dapat soalan bentuk gini sama juga. First kali lah tengok soalan dan tengok rajah. Okay. 2YX6 sudah ada sini. Ada. Okay. So, selesai satu hal. 2Y tambah X tambah 6 besar sama kosong pun sudah ada. Okay. 2Y, sorry saya silap. Ini kuning. Okay, yang ni yang kuning. Silap ya. Okay, yang ini ialah 2Y X tambah 6. Okay, dah ada dah sini dah. Yang ini untuk 2Y X tambah X tambah 6. Ini yang kedua. So, yang tak ada lagi ialah X6. Kalau dapat begini lagi lah senang. Dia nak paksi X6. Paksi X6. Tengok rajah pun tahu dah. Kiri negatif. Kanan positif. Dia nak X positif. Dah tentu-tentulah dekat sebelah kanan. So, satu garis lurus betul-betul lalu dekat paksi tu. Tarik. Guna pembaris. Macam gitu. Lepas tu, oleh sebab dia kata simbol ni adalah simbol kecil sahaja, putus-putus. Lepas tu, dah nampak segitiga dah. Okay, nampak segitiga dah. Atas sini, bawah sini, tengah sini, tarik sini. Ini segitiga dah. Selesai. Dah selesai dapat jawapan. Okay, dapat 3 markah. Tak payah nak kira apa pun. Dapat jawapan. Okay, alright. Itu senang je. Okay, nombor 7. Ada lagi. Sama ya. Tengok soalan, tengok jawapan. 3YX3 sudah ada. Dekat sini sudah ada. Okay. Tanda gitu. Okay, orang nak buat macam ni. Boleh tak apa. Kalau dalam exam kan, tak ada colour kan. Dia buat gini. Okay, ambil pensil lah tak apa. Okay, tanda. Sudah ada. Sudah ada. Okay. Yang ni pun. Sudah ada. Sudah ada. Tak ada lagi yang ni. Awak tahu. Y1. Okay, Y1. Kita ada bucu. Atas dengan bawah. Okay. Takkan atas ni. Atas ni untuk 2Y12. Jadi Y sini adalah 6. Tu kita tengok. Ini kita nampak ni. 3Y dengan 3. Itu untuk 3 dengan 3. Kalau Y sahaja, 3 bagi 3. Dapat 1. Tahu dah. So, satu garis lurus kat sini. Betul-betul sentuh bucu. Tarik itu. Okay, mesti lurus ha. Guna pembaris. Free hand kosong. Tu nampak segitiga. Lorik lagi ni. Macam itu ya. Dapat markah 3. Sangat senang. Sangat simple. Okey. So, tu sebagai cantik sikit. So, kita akan buat garisan dekat sini. Okey, satu garis lurus. Okey, satu garis lurus. Okey, betul-betul sentuh sini. Tarik. Lebih kurang tak apa. Okay? Terlebih tak apa, terkurang tak apa. Tapi pastikan ada nampak bentuk segitiga. Okey, buat gitu. Simbol besar sahaja putus-putus. Macam gitu. Lepas tu sambung buat segitiga. Okey, tariklah. Nak lorik freehand, nak colour bagi full pun tak apa. Okey, begitu. Nampak segitiga dia. Macam gitu. Dah siap. Okey, 3 markah dapat. Okey, nombor 8. Sama juga tu buat kita tadi. Gini. Okey, tandakan. Sudah ada. Dah ada dah. Okey. Dah ada dah. X minus 9 dah ada dah. Sini dah ada dah X minus 9. Tak ada lagi Y negatif 18. Ini tak ada lagi. Nampak tak ni? Ini Y. Nampak tu 18 tu? Masuk sini lah ni. Itu garisan dia. So, satu garis lurus penuh sebab simbolnya besar sama. Sini.
tarik bagi lurus betul. Okey, guna pembaris. Tarik betul, pastikan betul-betul dekat bucu. Okey. Garisan penuh sebab dia besar sama. Dan nampak segitiga dia tu, loriklah bagi lebih sikit, tarik sahaja. Gitu, siap. 3 markah dalam tangan. Semudah itu sahaja ya. Okey. Okey, satu lagi soalan kat sini. Okey, dia tengok Raja. Okey, ini soalan untuk kebat sikitlah. Okey, kita ada kawasan 1, 2, 3, 4. Dia kata rajah manakah yang rantau manakah mewakili 2y(x)4, y(x)3 dan x kosong. Tengok clue yang mudah ya. First kali. Tengok soalan, tengok Raja. Y(x)4. Dah dari sini dah. Simbol besar. Simbol atas. First kali. Okey, dia mesti ada letak kat sana ni. Jadi 3, 4 confirm salah. Okey, 3 dan 4 confirm salah. Dia kata ini pula, dia kata. Yang ni pula. Bawah 9. Mesti ada bawah ni. Dia kata. Simbol kecil. So, ni salah dah. Okey, 2 salah dah. Dapat jawapan 1. Itu saja. Okey, X kosong. Sini ke sana ni. Ini X kosong. Siap. Okey, itu jawapan dia lah. Okey, yang kedua. Soalan kata, seterusnya soalan kata, lorikkan rantau yang memuaskan, dia kata, Y negatif X, negatif 3X 9. Rajah. Sudah ada. Tanda. Y, 2Y, X tambah 4. Sudah ada. Tanda. Yang tak ada lagi yang ni, Y9. Dia nak paksi Y9. Nampak tak paksi Y9 kat mana? Okey. Kalau sini, untuk 2Y. 4. Jadi Y dia 2. Sini. Ini kita nampak tu. Nampak Y. Nampak tu 9. Sini dah gasan dia. So, satu garis lurus. Betul-betul sentuh paksi ni. Tariklah. Kiri kanan. Okey. Pastikan betul-betul kena bucu ya. Betul-betul kena bucu. Pastikan lurus betul-betul. Bengkok saja markah satu, markah dapat 1. Okey. Begitu. Kemudian simbolnya besar sama, kurang sama, garisan penuh. Okey. Dan nampak segitiga dia, lorik bagi lebih sini, sampai sini, sampai sini dan sampai sini. Siap. Tu saja jawapan kita. Okey. Sangat mudah, sangat senang untuk diuji dan dibuat jawapan. Okey, jangan buat terlebih, hilang markah. Okey, jangan buat terkurang. Terkurang tak apa. Okey, jangan terlebih. Lebih bagasannya, markah tinggal 1. Okey, terlebih bagasannya, markah tinggal 1. Ataupun terbengkok saja, markah 1. Terlebih saja gitu, markah 1. Kalau terbuat putus-putus, markah 2. Okey? Itu kena hati ya. Sebab topik ni dia senang. Jadi pemarkahan pun sangat straight lah. Bernada sangat straight. Salah, salah terus. Betul, betul terus. Okey. Okey, pukul 10. Sempat tak nak buat je. Okey, alright. Okey, so kita tinggal beberapa soalan ni lagi. Okey, alright. Saya nak tunjuk pada awak 2 soalan saja. Yang baki tu awak buat sendiri ya. Buat sendiri. Nanti kita bincang lepas minggu depan lah. Okey, tengok sini ya. Okey, yang tadi kita dibagi ayat-ayat begini, dia suruh kita lorik. Sekarang ni, lorik kan sudah dibagi. Cuma tinggal nak buat jawapan saja. Apa benda tu? Begini pun sama kat cara dia. First kali tengok apa yang kita nampak. Ni kita nampak dah ni. 1. Ini kita nampak dah ni. 2. Okey, kita buat dulu apa yang kita nampak. Okey, first kali. Yang biru tu. Yang biru itu garisannya putus-putus. Okey, garisan putus-putus. Lorikkannya pula ke bawah. Bila lorik ke bawah, simbolnya kecil. Okey, simbolnya kecil. Jadi, ambillah jawapan kita tu. Okey, ambil soalan kita tu. Tulis kat sini. Okey, tulis kat sini. Y. Okey, tulis tu. Okey, Y. Oleh sebab lorik di bawah, kecil.
putus-putus kecil sahaja. Okey, kecil sahaja berapa? X tolak 3. X tolak 3. Siap. Jawapan pertama. Itu ya. Okey, tak susah mana. Macam tu saja. Okey. Tengok jawapan tu. Dah siap ini. Yang pertama. Ini untuk yang pertama. Okey, yang kedua. Yang kuning tu pula. Okey, yang kuning tu pula. Okey, yang kuning tu pula. Garisannya kata Y. Dengan 1. Dan dia kata dekat situ. Lorikannya sebelah atas. Mestilah besar. Okey. Besar. Lepas tu, garisan penuh. Mestilah besar dan sama. Siap yang kedua. Okey. Siap yang kedua. Tinggal lagi yang mana? Tinggal lagi satu lagi Hasan. Okey, yang ini kita dah buat dah ni. Okey. Yang ini dah buat dah. Merah, merah sudah tadi. Okey, biru sudah. Tinggal lagi garisan yang berwarna hitam ni. Hitam ni. So, hitam ni, dia lurus sahaja memotong paksi X. Dia potong paksi X pada 10. Okey. Dia potong paksi X pada 10. Jadi kita ambil jawapan kita macam ni. Okey. Oleh sebab dia potong paksi X, tulislah X dekat situ. Letak X tu. X. Okey. Dan lorikannya pula berada di sebelah belakang garisan. Bila belakang garisan, simbolnya kecil. Lepas tu, dah lah simbol kecil. Garisan penuh pula tu. Okey. Garisan penuh. Garisan penuh pula tu. Oleh sebab garisan penuh, maka kecil dan sama. Kecil dan sama. Berapa? 10. Siap. Gitu je. Ini untuk yang ketiga. Dapatlah 3 markah. Okey. 1 markah, 1 markah, 1 markah. Selesai. Okey. Last soalan. Sebut untuk hari ni. Okey. Untuk soalan nombor 12, 13, 14, 15, 16 ni, awak buat sendiri dulu. Yang susah sikit mungkin soalan nombor 16 lah. Kebat sikit. Okey. Yang lain tu biasa saja. Okey. So, nombor 12, last kali. Nombor 11, last kali. Tengok. Sama juga ya. Dah nampak dah ni. 1. Dah nampak dah ni. 2. Okey. Yang kedua ni, ini garisan dia ni. Okey, ini garisan dia. Okey. Garisannya lurus begitu dan penuh. Lorikan berada di atas garisan. Makanya salin saja itu. Okey, salin saja. Letaklah dekat situ 2Y. Macam gitu. Okey, 2Y. Okey, 2Y. Kemudian ikut je. Tambah X. Oleh sebab dia lorik di atas, makanya besar. Garisan penuh, besar sama. Besar sama berapa? -2. Siap. Untuk yang pertama tu. Ini untuk yang pertama. Okey. Yang kedua. Yang kuning pula. Yang kuning pula. Yang kuning pula, lorikannya berada di bawah. Okey. Ini garisan dia, yang kuning tu. Okey, ni garisan dia. Okey. Untuk garisan yang kuning tu, dia berada di bawah garisan. So, lambangnya kecil. Putus-putus. Kecil sahaja. Kecil sahaja berapa? Ikut je tu. Negatif X. Okey. Negatif X tambah 1. Siap. Ini untuk yang kedua. Yang ketiga yang mana? Okey. Yang ketiga yang ni. Garisan yang merah ni. Yang merah ni. Yang merah ni. Okey. So, yang merah tu, dia lurus sahaja dan dia memotong pada paksi Y kat sini. Sini dia potong. Dia potong pada paksi Y kat situ. So, berapakah nilai Y dekat situ? Okey. Berapa nilai Y kat situ? Okey. Untuk di sini, dia memotong paksi yang garisan yang berwarna kuning. Pada merah ni, dia potong garisan yang memotong garis yang berwarna kuning. Jadi untuk warna kuning tu, apa nilai Y dia? Untuk warna kuning tu, nilainya Y dia ialah yang ni. Y1. Okey. Untuk yang biru ni, Y dia adalah yang ni. Okey, ni Y dia.
Negatif 1. So, untuk ini. So, untuk yang ini, dia potong paksi Y pada 1. 1. Jadi, tulis dekat dalam jawapan kita. Okey? Tulis kat jawapan kita tu. Dia potong paksi Y. Okey, potong paksi Y. Okey, pada 1. Kemudian, lorek kan di bawah. Kecil. Putus-putus. Kecil saja. Ini jawapan dia. Ini jawapan untuk yang ketiga. Yang berwarna merah tu. Siap. Okey, macam itu ya. Dapat 3 markah. Ya, bahagian ni kalau salah simbol saja automatik hilang markah teruslah. Okey, ini markah jawapannya. Ada jawapan, ada markah. Ada jawapan salah, hilang markah. Tak ada jawapan, tak adalah markah. Selesai. Okey, alright. So nombor 12, okey, nombor 13, nombor 14, nombor 15, 16. Awak cuba buat dulu. Okey, nanti minggu depan minggu depan kita akan bincangkan jawapan ni. Okey, lepas tu kita akan masuk bahagian penyelesaian masalah. Okey. So kita berhenti sini untuk malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, selamat hari raya dah. Minggu depan dah balik dah. Okey, so selamat hari raya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi